Okay, thank you. So, selamat pagi ya dan selamat datang ke minggu baru Teppanyaki. Ini minggu yang awesome. Because minggu ini kita ada banyak aktiviti ya. Selain daripada road tour, kami juga ada interview live interview bersama top leaders from America, Latin America. Okay. So, first three words to express my feeling adalah happy, then powerful, then energetic. Okay. So happy, powerful because sekarang adalah masa Sifu ulang banyak kali inilah masanya kita nak masuk reborn era. So bila kita masuk reborn era, kita mesti nak tahu apa persediaan, apa keyakinan yang perlu ada semasa kita nak masuk ini reborn era. Okay, yang sangat penting adalah apa? Yang sangat penting adalah okay. Nampak Sifu, okay? Yang sangat penting adalah so kita mesti kena faham pengalaman yang lepas, apa terjadi bila ada reborn time. Okay, Sifu nak bagi tahu dekat sini, sebenarnya ini bukan reborn time yang pertama, bukan. Di Malaysia, I rasa ini adalah kali ke berapa? Kali keempat lah. Kali keempat kita reborn. So setiap kali mesti ada apa? Mesti ada cabaran, mesti ada cabaran dan mesti ada peristiwa yang buat kita meletup, buat kita naik sampai ke kemuncak. Sekali lagi dan semakin tinggi. Dia bukan naik turun, lepas tu naik sama, turun. No. Dia naik, turun sikit, lepas tu dia lagi naik, naik lagi tinggi. So, 4 kali you bayangkan 4 kali kita sudah naik sampai, sangat tinggi. Ini kali keempat kita akan meletup lagi, lagi tinggi. So, di sini, Sifu nak share hari ini Sifu nak share sedikit lah tentang sejarah Reborn. Siapa suka dengar kisah Reborn? Tulis me dalam chat room. Ada tak? Ada orang yang suka dengar kisah Reborn supaya anda ada persediaan untuk menghadapi untuk sahut cabaran ini. Tulis me dalam chat room kalau you nak tahu kisah dia. Okay? So sebelum Sifu nak bagi kisah dia, okay, Sifu nak intro sikit. Okay, tentang kita punya guest speaker. Okay, kita punya guest speaker pada Jumaat ini. Okay, inilah guest speaker kita. Nama dia Lino dan Nomia Barbosa. Okay, because walaupun kita dapat live interview tapi kita hanya ada 1,5 jam. Dan 1,5 jam memang tak cukup lah. Kalau kita betul-betul nak dengar the whole story of Lino dan Nomia. Sangat interesting. Mungkin kita tak dapat dengar. Because 1,5 jam termasuk translation now. So mungkin mereka hanya sempat share dalam 40-50 minit. Itu saja. Okay. So Sifu nak bagi tahu, inilah peluang yang sangat best kita dapat belajar dengan Lino dan Nomia. Because Lino dan Nomia adalah top FBO di Amerika. Okay, Amerika ada selatan dan Amerika utara. So dia adalah the whole America punya top. Sangat top. Dan yang penting adalah mereka bermula dengan keluarga yang miskin. You tengok tak rumah mereka? Okay, you tengok. I rasa dekat sini ramai pun you lebih selesa daripada dia. Kalau banding lah dengan apa dia lahir dekat rumah yang keluarga yang miskin, duduk dekat rumah yang macam ini saja. Dekat Brazil. Okay, dan dia mula cinta pada usia yang muda, nampak tak? Ini suami isteri. Muda sudah cinta dan because tak ada wang, so cuti yang mereka boleh buat setiap kali ada cuti mereka hanya boleh pilih tempat yang percuma saja. Macam pergi pantai ke, pergi mana ke, tempat percuma, tak perlu bayar. Duduk sana, then dekat sana pato dating dekat tempat yang percuma saja. So tak sangka lepas join Forever Living, dalam masa yang singkat mereka betul-betul transform.
Dan hari ini you nampak tak mereka memiliki rumah yang sangat besar. Dan tanah yang sangat besar. Dan mereka ada kereta Mercedes-Benz, BMW. Memang you nampak lah. You nampak ini, you nampak muka you tahu lah. Ini bukan muka orang kaya. Tapi you tak sangka lepas forever you nampak ini. Wah, I bagi tahu you you tak boleh cam itu muka tau. Totally different tau. Ini orang tiba-tiba jadi muka orang kaya. Okay? Dan Sifu sangat respect dengan leader ini. Because bukan ramai lah leader dia boleh melalui 2 generasi. Nampak tak? Dari dia join Rexmond masih muda. Masih boleh ikut jalan sini jalan sana. Dari mereka join sampai ke waris ke anak dia Gregmont. So mereka masih sangat hebat dekat bisnes ini. Nampak tak? So maksudnya orang ini dia sudah melalui itu zaman-zaman reborn. Bukan Malaysia ada reborn saja. Okay, Brazil, USA, Germany, Jepun. So semua negara pun ada reborn time. So saya pun nak bagi tahu. So ini orang dia memang melalui reborn time yang sangat serius. So dia paling top form. You tahu tak? Dia adalah leader FBO satu saja. Ini adalah EGLT yang terawal. EGLT yang terawal di dunia. Yang buat 12.5K. Nampak tak? Ini award dia pegang. Ini dalam beg ini semua wang semua wang USD. So bila buka you wang keluar, you tengok itu semua wang terbang sini terbang sana, okay? Ini tekat satu ready. Sifu ada dekat sana tau. Masa itu Sifu belum hebat lagi tapi Sifu duduk di live tengok orang ini naik pentas ambil benda ini. Faham tak? So memang dahsyat lah. Dahsyat betul. You tengok forever banyak. Dan dia pun juga seorang saja dekat dunia, Sifu rasa lah one only in the world yang dapat CBM check bersama dua anak lelaki dan anak perempuan dia. You bayangkan dia bukan sendiri saja buat forever dia bawa anak dia sekali lelaki dan anak perempuan dia sama-sama jadi CBM. Ini adalah satu rekod dekat forever. Okay, dan ini cek dia nampak 668,000. Ini bukan yang terbesar lah. Kalau cek terbesar Lino dan Nomia dalam 700 lebih ribu 700 over ribu US dollar. Dan yang penting adalah apa? Yang penting adalah Sifu tahu Brazil melalui satu reborn time yang sangat-sangat susah. Sangat susah. So you orang tak boleh bayangkan berapa susah mereka melalui reborn time ini. You tahu tak? Mereka melalui reborn time. You bayangkan apa yang paling susah dekat business forever. You bayangkan. Dekat Brazil you tahu tak? Mereka tak dapat jual aloe vera gel. You bayangkan kalau you dalam business forever living. Tapi itu core produk produk yang paling hebat you orang you tak dapat masuk Brazil tau. Tak dapat masuk Brazil. You bayangkan, you mau buat macam mana? Semua aloe vera minuman tak boleh masuk tau. You tak boleh buat apa you tahu. You bayangkan Malaysia, you kalau rasa Sifu Malaysia sangat cabar. Sifu bagi tahu you, Malaysia is peanut. Dengar baik-baik. Kita bukan tak ada AVG. AVG banyak. Sekarang you mau mandi pun boleh. Takut you tak ada wang beli saja. Mana ada tak ada AVG. Betul tak? Brazil no AVG. Tak ada AVG. Masuk Brazil tak boleh jual. Mereka jual apa? Mereka jual benda ini. Vape. Nampak tak ini? Ramai you tak tahu apa ini produk. Ini Forever Active Boost. Okay? Mereka guna produk ini untuk ganti AVG. Jual Brazil. You tahu tak masa itu Sifu kena ramai leader dari Brazil dia left because kenapa? Mereka rasa forever sudah tak ada harapan dekat Brazil. Because aloe vera gel tak boleh masuk dan mereka rasa ini adalah masalah yang tak boleh settle. Dengar kita belajar dengan sejarah okay? So mereka rasa macam ni. So mereka left. Okay? Dan Lino Barbosa dan Lomia mereka stay. Mereka duduk dekat forever. Mereka percaya AVG mesti sampai masuk balik ke Brazil. So apa terjadi? Selepas 1 tahun, okay, the whole Brazil resuffer.
Okay, maksudnya cuci semula market. Orang yang tinggal di Forever sekarang tengok Lino Barbosa masuk GLT semula. Okay, dan kekal dekat sana setiap tahun dekat GLT. Okay, dan mereka untung banyak wang. Because kenapa? Because mereka percaya benda ini boleh diselesaikan dan mereka tengah menikmati reborn era dekat Brazil. Okay, so itu sangat penting. So mereka yang tinggalkan bisnes Forever di Brazil hari ini, Sifu tak nampak mereka berjaya di mana. Tak ada. Dan Sifu tahu saja mereka sangat kecewa dan mereka ada yang tak boleh maafkan sendiri. Because buat satu keputusan yang salah. Iaitu tinggalkan Forever. So itu sangat penting. Kita kena belajar. Dan hari ini Sifu nak cakap apa? Kita kena tengok bukan saja Malaysia, luar negara pun sama ada peristiwa, ada kisah macam ini. Di Malaysia. So Sifu kata, kebanyakan anda semua di sini baru first time you masuk reborn time. Maksudnya you join Forever hanya selepas 2013. Siapa di sini you join Forever selepas 2013? Tulis me dalam chat room. You join Forever selepas 2013. Maksudnya, you belum join Forever lagi. 2013. Ada, tulis me dalam chat room. Okay? Nampak? So, yang tulis me dalam chat room ini, okay, anda, ini adalah kali pertama you melalui reborn time. Itu sebab you jangan sama itu orang buat satu keputusan yang salah. Ya tak pandai sampai satu hari nanti anda tak boleh maafkan sendiri. You cannot forgive yourself for making this silly mistake. Buat satu keputusan yang sangat-sangat silly, yang tak pandai. So ini sangat penting. So hari ini Sifu nak bagi tahu apa akan terjadi. Okay, dan ini bukan kali pertama reborn time di Malaysia. Okay, so hari ini Sifu nak share supaya you orang boleh nampak dengan jelas apa persediaan kita kena buat untuk menyambut reborn time ini. So nampak tak? Semua nampak Sifu punya slide tak? Nampak Okay. So Sifu lukis sikit sekarang. Okay. So kita mula. Okay, siapa tahu? Siapa di sini you tahu Forever tahun apa masuk Malaysia? Siapa tahu? Tulis dalam chat room. Siapa tahu Forever tahun apa masuk? Wah, cepat. Wah, Princess, you belum lahir lagi di Forever, you sudah tahu tahun berapa. Okay. So, 1983. Okay, ini bukan reborn ini born time. Ini adalah talik tahun lahir Forever di Malaysia. Okay. Dan last 1983 kita dari era lahir sampai bangun, sampai tumbuh, sampai meletup, sampai ke kemuncak, kita ambil masa dalam tahun 10 tahun. 1992. Okay, we take about 10 years dari lahir sampai ke kemuncak, kita ambil 10 tahun. Dan pada tahun 1992, okay, kita sudah sampai ke kemuncak. Okay, so kalau ikut Sifu hanya Sifu punya up line, 4 generasi up line yang ada dalam ini masa yang pernah dalam reborn time ini dia join tahun 90 awal 90-an. Okay, dia ada dekat reborn time ini. So dia join, dia terus pergi ke kemuncak tau. Dalam tak sampai 1 tahun income dia mencecah 5 angka. You tahu tahun 1992 5 angka itu sangat dahsyat tau. Itu 10,000 macam sekarang punya almost 20 or 30,000. Dia dalam masa tak sampai 1 tahun, dalam 5-6 bulan saja, income dia mencecah 10,000. Okay, dan apa berlaku? So itu adalah masa kemuncak Forever. So 1993 Forever terpaksa reborn. Kenapa? Because Direct Selling Act keluar. Okay, ini reborn time
Okay, masa itu up lah Sifu, dia sangat untung banyak because masa itu marketing plan Forever Living, kalau jadi VIP you kena bayar harga jualan. You tak ada diskaun kena bayar harga jualan. So semua up lah Sifu semua untung harga jualan saja. Wah, banyak wang. Semua dia jual harga jualan dan dia untung habis. Untung habis. Faham tak? So bila Direct Selling Act keluar, kebetulan syarat ini dia tak boleh memenuhi syarat DSAM. Direct Selling Act. Bukan DSAM, Direct Selling Act, dia tak boleh memenuhi akta jualan langsung di Malaysia. Because akta jualan langsung, mengikut akta jualan langsung, member dia kena ada diskaun. Dia ada diskaun. So masa itu lesen kita I rasa digantung 2 bulan. Ini Sifu belum lahir lagi Okay, Sifu bagi tahu belum lahir lagi. So lesen digantung 2 bulan dan lepas tu itu itu pemegang lesen franchise. Masa itu Rex One belum pegang Forever Sifu bagi tahu you 1993 Rex One belum pegang Forever. Dia masih bawa franchise seorang peniaga lah, seorang businessman dekat Malaysia. Dan ini orang dia ambil semua wang Forever, dia lari tau. Dia tak mau bayar bonus, semua dia ambil itu wang bonus semua, dia hilangkan diri, lari. Okay, so masa itu ramai leader suffer. First license dikantung, lepas tu wang bonus dah dapat. So itu sebab ramai mereka tinggalkan bisnes ini. Dan mereka rasa mungkin Forever tidak akan teruskan bisnes di Malaysia. So banyak leader tinggal. Tapi apa lagi Sifu stay. Dia stay. Dia percaya benda ini mesti Rexmond akan selesai. So betul-betul Rexmond datang. Dia bayar semua bonus yang hutang, yang itu orang businessman angkat lari. Okay, dia bayar habis dan dia take over balik Forever pada tahun 1994 atau 1995. Okay, ini Sifu belum lahir lagi Ini semua adalah kisah yang Sifu study sebelum Sifu join Forever. Okay, ini kisah dia dan dari sini Forever reborn di bawah di bawah pimpinan Rexmond dan kita enjoy another 10 years. Okay, wait siapa buka mic? Sifu sudah tutup mic, Sifu. Okay, dengar Okay, so kita enjoy another 10 years time sampai 2002. Okay, 2002. So leader yang stay memang meletup. Mereka enjoy ini enjoy pembangunan, pertumbuhan, peletupan, kemuncak sampai 2002. 2002 okay, apa berlaku? Siapa tahu apa berlaku 2002? Bila kita sampai ke kemuncak, okay, 2003 kita reborn satu kali lagi. Okay, kenapa? Because masa 2002 ada ramai leader yang dapat untung banyak. Mereka big head, kepala besar. Okay, you orang kena jaga apa Sifu cakap dekat sini adalah sejarah, adalah kisah, walaupun dia tidak boleh diubah, tapi dia bagi kita satu pengalaman, satu pengajaran yang kita boleh elakkan pada masa akan datang. Okay, ini leader big head, kepala besar, dan ada leader yang keluar, dia buat company sendiri, dia nak jadi Rexmond. Okay, dia cakap kenapa I mau buat Forever, I nak jadi pengedar saja, I patut jadi boss. Dia buka MLM company baru dan dia tarik orang Forever pergi. Okay, masa ini, zaman ini ramai leader yang keluar, termasuk up-up-line Sifu up-up-line. Okay, kita ada 2-3 up-up-line okay, pun ikut pergi company itu.
Dan bukan satu company banyak leader yang keluar buka company baru. Bukan satu company saja, 2 3 company. Okey, masa itu kita terpaksa reborn. So Sifu reborn dekat mana? Sifu reborn dekat Kuantan. Sifu terpaksa buat satu keputusan, Sifu balik ke Kuantan dan bermula dari kosong. Sifu tinggalkan Kuala Lumpur, Sifu balik ke Kuantan supaya Sifu nak jauhkan daripada orang-orang ini yang datang nak curi. Curi anak didik Sifu, okey? Sifu terpaksa pindah balik ke Kuantan. Okey, pindah balik ke Kuantan dan bermula dengan BO system. So masa itu kita panggil BO super system. Bukan BOI Masa itu belum ada BOI, belum international. Kita hanya buat BO super system, boss system kita panggil. Ini kalau you tanya orang yang lama atau you tanya staff di Forever, mereka semua tahu. Sifu adalah boss system, BOSS, BO super system. So kita bermula dekat Kuantan. So masa itu Kuantan baru buat dalam 25-30 cc a month. 25 sampai 30 cc satu bulan. So bukan mudah. Kita reborn time kita kena bersaing. Kita kena dekat satu market yang tak ada sales. Lepas tu kita kena bersaing dengan manager-manager yang sudah tinggi dekat Kuantan. Dan mereka tak tahu buat bisnes ini, mereka jual murah. Kasih discount. Because mereka bukan nak niaga, mereka nak sales saja, nak maintain saja, faham? So tapi Sifu mula tubuh Star Club. Sifu cakap dengan semua leader yang masa itu sudah join Forever Living, macam Sean, Richard, ini orang lama, mereka sudah melalui reborn time ini. So Sifu bagi tahu mereka jangan risau, walaupun mereka supervisor saja. I cakap you jangan takut, jangan takut. Kita mesti boleh bersaing dengan semua manager ini walaupun kita supervisor. Kita betul-betul usaha, kita buat kerja banyak. Setiap minggu kita mula. Dari sinilah kita mula sistem day. Sebelum itu tak ada. Kuantan tak ada sistem day. Kita mula sistem day. Mula Starcup dekat Kuantan. Dan dalam 2008, 5 tahun. Okay, kita mencapai peletupan di Kuantan. So Kuantan menjadi top center. Top center in whole Malaysia. Most improved center. Top spirit center. Okay? Semua kita menang habis dalam 5 tahun. 5 tahun. Okay? Dan kita sahut cabaran Rexmond. Kita nak fight 1000cc. 1000cc. Dan kita guna 10 tahun. Okay? Until 2012. Okay? 2012 Sifu jadi top distributor di whole Malaysia. Top distributor. Kita sampai satu kemuncak. Satu kemuncak. So kita capai top distributor at 2012 dan forever kita mencapai apa? Kita mencapai 1000cc. Dan Rexmond reward, dia nak reward Kuantan beli satu bangunan. Okay? Tapi Sifu tak ambil offer ini. Sifu ambil, Sifu nak buka pasaran dekat Terengganu, Kelantan. So, kita dari Kuantan, kita buka lagi 3 cawangan di Terengganu, Kelantan dan juga Temerloh. Kita buka lagi 3 center. Itu adalah masa kita reach kemuncak. Okay. So, 2012. Masa itu 2012 Sifu capai top distributor. Okay. Itu adalah reborn. Kita 2013. Kita reborn. Sekali lagi. Kenapa? Because dekat sini kita paling besar punya check paling besar punya check sampai 400k saja. 400,000. Itu pun sudah yang highest check. Kita punya limit kemuncak. Okay? So bila kita reborn adalah masa apa? Siapa tahu masa apa? Kita reborn. Kita reborn adalah masa Sifu meletup Malay market. Kita start Malay market dan forever going global. Okay? So leader-leader Malay yang join forever pada tahun 2012, 2011, ini adalah pioneer. Ini adalah pioneer di business forever. Malay yang pioneer dan bukan semuanya stay. Bukan semuanya stay.
Because ramai yang left, ada yang kepala besar pun ada. Ada yang because Sifu gagal one time, two time, Sifu gagal 2 kali bila buat Malay market. So hanya kali ketiga, okay, kita dapat lahirkan CBM yang pertama. CBM Malay yang pertama di dunia, iaitu Haji Lokman pada tahun 2013. First Malay CBM. So kita reborn kenapa? Because forever going global. Bila going global, so kita punya check bukan setakat 400,000. Kita punya check sekarang boleh sampai banyak, sampai 2-3 juta satu tahun. Dan kita guna 10 tahun. 10 tahun. To 2022. Okay, ini 10 tahun untuk sampai ke kemuncak. Ini sekarang adalah kemuncak. Sekarang adalah cek yang paling besar yang pernah you tengok, you nampak di Malaysia. Okay, macam cek Sifu sampai 600 lebih ribu, ada yang dapat 700 ribu. So ini cek yang paling besar dekat Malaysia. 2022 adalah kemuncak. Okay, dan sepanjang masa ini kita cipta banyak rekod. 2017 we become the highest numbers of CBM. Team yang paling ramai CBM dalam team dekat Malaysia. Dan pada tahun 2020, 2021 apa berlaku? Siapa ingat? Tulis dalam chat room. 2020 dan 2021 apa berlaku di Malaysia? Apa? Yes, COVID. Okey. COVID datang. Ini adalah ini adalah 2 tahun yang amat luar biasa. Ini adalah walaupun pendek tapi sangat luar biasa because ini 2 tahun adalah satu era panggil semasa COVID. Dan semasa COVID dia bantu kita sampai ke kemuncak. Okey. Dan sekarang 2023. Okay. Next year, kita akan reborn. Sekarang is pre-reborn. Dengar. Sekarang sebenarnya adalah pre-reborn. Adalah you buat persediaan untuk menyambut reborn ini. 2023. Okay. Kita akan reborn. Dan ini zaman sama. Okay. Ada leader yang pergi buat company lain pun ada. Ada leader yang left pun ada. Ada leader yang mungkin sales jatuh sikit pun ada. So sudah berhenti pun ada. Macam-macam. Kenapa? Because mereka tak pernah melalui ini. Dia tak pernah melalui. Itu sebab mereka tak faham. Mereka ingat pergi satu company baru boleh cari cahaya yang lebih terang. Okay, Sifu nak bagi tahu you. You mana boleh jumpa cahaya yang lebih terang? You kalau nak pilih bisnes, okay, Sifu hari ini tambahan kita tambah ilmu. You kalau nak pilih bisnes, you mesti kena pilih satu bisnes yang ada leader duduk sana lebih 20 lebih tahun. Yang dia tak lari dan masih dia dapat income yang besar. Ini first syarat. Bukan bagi company baru, orang lama pun belum ada lagi. Ini bisnes boleh niaga berapa tahun pun belum tahu lagi. Itu adalah satu kita cakap keputusan yang silly mistake. Satu kesilapan yang sangat tak pandai. Dengar first. Nombor 2, you mesti mau tengok income yang company itu orang pegang berapa banyak. You tengok EPCM kita. Senior EPCM kita, lawyer PCM kita pegang berapa income. Mereka pegang income beratus-ratus ribu setahun. Nampak? Beratus-ratus ribu setiap tahun. Okay? So ini adalah income yang sebenar yang you boleh tengok. Bukan you tak kena. Kita jangan dengar itu orang yang you tak wujud dia. Dia cakap ini orang untung berapa tapi you tak kena. Atau selebriti. Atau menteri ke apa kau. Okay, jangan dengar. Itu you tak kena punya. Dia orang cakap saja. Apa yang you kena di sini, depan you punya muka, depan Yuslida, Ina Kecil, Siti Rafida, betul? Fiona Bozo. Ini depan mata you nampak leader-leader ini yang pegang income beratus-ratus ribu yang sampai 1 juta. Nampak tak? Dalam masa apa? Mereka pun tak melalui reborn time, mereka pun join masa ini. Ini pun first reborn, tapi mereka boleh untung banyak wang begitu banyak.
Yang you tak nampak dekat company lain. Company lain you hanya tengok ada orang. Hanya 5 angka saja sudah action. Oh, I dapat 5 angka. Siapa nak belajar, nak untung 5 angka? Hello? Kita bukan ajar you untung 5 angka. Kita ajar you untung 6 angka setahun. Faham tak? Bukan sebulan 5 angka. Sebulan 5 angka itu jangan tengok. Faham tak? Itu mungkin 1 bulan, 2 bulan saja. Lepas tu tak ada. You tengok 1 tahun. Sifu punya PCM semua kita nak check 1 tahun. Bukan check 1 bulan. Kalau check 1 bulan, semua boleh jadi PCM. Siapa faham maksud Sifu? Kalau check income setiap bulan, semua boleh jadi PCM. Faham tak? Itu tunjuk 1 bulan, sudah, Sifu, sudah 30,000 ini bulan. Kalau tunjuk bulanan, semua boleh jadi PCM. Tapi kita tengok apa? Kita tengok tahunan. Tahunan, maksudnya setiap bulan sangat konsisten. Okay? Company lain ada tak? Tak ada. Mana you nampak cahaya yang terang di company yang tak ada semua benda ini? Tak ada otai. Tak ada old-timer. Tak ada newcomer yang untung berjuta-juta. Jangan percaya. Jangan percaya. So, Sifu bagi tahu siapa yang tinggalkan forever business dekat Reborn ini, okay, satu hari nanti mereka pun akan tidak boleh maafkan sendiri. Kenapa? Buat satu keputusan yang salah. Buat satu mistake, silly mistake. Dengar sini. So 2013 hari ini Sifu nak kata ini adalah era baru. 2013. Sifu dengar fikir. Okay, Sifu dengar fikir. Ini adalah era apa? Era apa? Dia mesti something. Mesti something. So, lepas tu Sifu fikir kita boleh di sini kita boleh sampai 2032. 10 tahun ini. Okay? So, Sifu tengok balik. Last year, baru-baru ini, Sifu dapat bonus check bukan dari Malaysia. Sifu dapat CBM check dari Filipina, 800,000 peso. 800,000. So ini adalah satu petunjuk, satu indication So mungkin kita betul-betul nak buat global. So ini 10 tahun Sifu rasa okay, BO International kita akan betul-betul going global. Bukan setakat Singapura, Brunei, Filipina saja. Tapi kita boleh sampai ke seluruh dunia. Okay? Dan bila kita nampak Rothkit, okay? Rothkit dia stay dekat dunia, stay dekat top 1 dunia because dia punya network ada di 50 buah negara. 50 countries. Okay? Dan ini Reborn Time Sifu percaya the whole peletupan, okay, dia akan hanya berlaku di Asia. Dia tidak akan berlaku di mana-mana satu tempat. Kenapa? Because populasi paling tinggi adalah dekat Asia. Kita ada Thailand, kita ada Indonesia, kita ada Filipina, kita ada semua dengan Myanmar, Cambodia. Kita ada banyak negara Asia yang populasi dia sangat besar tapi belum sentuh lagi. Belum sentuh lagi. Faham tak? So, Sifu rasa ini 10 tahun okay, peletupan dia akan berlaku di Asia. Dan you tahu apa? Sifu nak bagi tahu you orang semasa GLT Summit, bila Sifu bertemu dengan Rothkit. You tahu Rothkit cakap apa tak? Siapa nak tahu? Tulis me dalam chat room. Siapa nak tahu Rothkit cakap apa? Tulis me dalam chat room. Sifu bagi tahu you. So Rothkit cakap apa tau? Rothkit cakap dia mau pindah ke Asia. Okay, dia nak pindah ke Asia because dia nampak okay, hanya Asia boleh tolong dia boleh tolong dia ambil cek 2 juta US dollar. Hanya Asia. So ini adalah dari mulut seorang top 1 dunia. Okay, that's why kita tidak boleh lepaskan. Of course kita tidak risau pun. Asia besar sangat. Kita tak boleh habis makan. Tapi yang penting Sifu nak you orang mesti kena yakin dan stay. Walaupun bagai macam-macam cabaran, kita yakin dan kita stay
dan kita look forward lah untuk apa? Untuk whole Asia market. Dan kebetulan Grabmon kata apa? Grabmon kata eager manager dan chairman bonus manager punya polisi sekarang semua boleh ikut global. Ini adalah polisi yang permanent Polisi yang permanent. CBM you non-manager 700cc boleh guna CC dari overseas, dan you eager manager punya CC 720cc pun you boleh guna CC dari global. Ini adalah polisi permanent. Yang tak permanent hanya itu eagle leg, itu soaring eagle, dia perlu satu eagle leg saja, itu yang untuk 1 tahun saja. Tapi global itu adalah permanent. Itu adalah polisi yang akan laku akan jadi laku, laku immediately, serta-merta. So that's why Sipu nak bagi tahu ini 10 tahun. Kalau kita ikut dengan sistem, ikut rapat-rapat dengan sistem, mungkin kita akan pergi conquer negara-negara dekat Asia. Okay, yang pandai cakap Thailand, pandai cakap Cambodia, pandai cakap Filipin, jangan ketinggalan. You kena ikut Sipu tau. Jangan Sipu sampai Filipin, sampai Thailand, sampai mana you tak ikut. Nanti you rugi besar. So kita akan enjoy another multi-millions dalam 10 tahun ini. So jangan bagi pandang ini orang yang yang ingat 10,000, ingat 5 angka itu adalah besar. Okay? Kalau dia betul-betul faham leader Sipu, you mesti macam Sipu satu hari nanti. Sipu ada berjuta-juta duduk dalam bank, you faham tak? Bukan berpuluh-puluh ribu. Dia orang tak nampak benda ini. Mereka nampak 5 angka sudah happy. Sudah ingat mereka dapat cahaya yang terang. Okay? Itu bukan cahaya yang terang. Itu cahaya dia akan jadi gelap satu hari nanti. Okay? So you mesti kena pandai dalam pilihan. Kalau pilih pun sudah salah, you usaha macam mana pun, you pun tak akan berjaya. Itulah nasihat Sipu kepada anda semua. So Sipu harap semua yang masuk Teppanyaki hari ini, you boleh tahu sikit tentang kisah Reborn. Dan kita tahu ini Reborn, Sipu rasa mungkin Reborn yang paling hebat banding dengan yang lepas. Okay, yang you tak akan enjoy, you tak akan menikmati lagi. Kenapa? Because Reborn time ini kita ada satu benda panggil COVID. Dan COVID ini dia datang 100 tahun saja. I mean pandemic, dia datang 100 tahun sekali saja. So kalau you nak tunggu kali kedua untuk Reborn begitu besar macam hari ini, you kena hidup sampai 200 tahun you punya umur. Baru you boleh nampak pandemik yang kali kedua datang. Okay? So that's why ini kalilah kita hanya one in your lifetime you boleh pegang, peluang yang you boleh pegang hari ini. So Sipu harap semua faham dan kena share kepada downline kamu supaya mereka bertahan untuk bersama BOI sampai ke satu dunia. Kita main global dan orang BOI Sipu percaya tak semestinya Sipu lah. Mungkin anak didik Sipu pun akan jadi mungkin jadi top 1 dekat dunia. Kita boleh menang top 1 rocket satu hari nanti. Okay? So ini yang sangat penting. So sekarang Sipu nak buka pentas kepada anda semua supaya you boleh share apa persediaan you mau buat untuk menghadapi, untuk sahut cabaran Reborn time ini dan ambil peluang ini untuk jadi jutawan. So first kita nak jemput Zuraida. Hai, good morning Sifu. Assalamualaikum semua. Okay. First of all, terima kasih Sifu. Hari ini dengan sejarah, saya dah salin dah Sifu punya sejarah ni. Nanti nak buat bagi cantik-cantik, nak share dalam team. So, alhamdulillah Sifu dah, actually bila Sifu cakap kita plan untuk Reborn, actually Sifu dah plankan untuk kami semua untuk program Reborn ni. Sifu dah buatkan CBM Road Tour, Sifu dah buatkan interview dengan leader-leader hebat supaya nampak lebih besar lagi apa yang kita perlu buat semasa Reborn ni. Sebab macam Sifu cakap tadi, saya pun lahir selepas 2013 Sifu. So, ini kali pertama Reborn lah. Baru nak lahir semula. So, of course dengan adanya sejarah ni,
ia akan membakarkan lagi semangat, dan interview pula dengan Lino Barbosa lagilah kuat dia punya pengaruh tu Sifu. So thank you so much. Kesyukuran saya Sifu, minggu lepas agak sibuk sikit. Hari Rabu saya bawa mak pergi follow up, dan alhamdulillah doktor cakap mak punya blood result semakin baik. Actually mak saya dia ada kencing manis, darah tinggi, dia ada kegagalan buah pinggang sebelum ni stage 4, tapi sekarang dah pergi ke stage 3. So alhamdulillah. And then doktor pun cakap dengan dia, saya impress dengan makcik sebab makcik punya kegagalan buah pinggang tu boleh reverse balik. So maknanya kegagalan tu boleh reverse dan kita sendiri yang kena mahu. So mak saya amalkan aloe vera gel setiap hari, Arctic Sea, B propolis dan juga royal jelly sebab dia ada gout juga sikit. So alhamdulillah 73 years boleh berjalan lagi lah. Sometimes kena hold dia punya tangan. Tapi hari tu masa raya boleh bertahan dalam kereta selama 15 jam Sifu. Kalau tidak mak saya dah tak boleh bertahan dah. Kalau tidak dia sakit kaki memang teruk. Tapi alhamdulillah boleh bertahan. And then the second kesyukuran, baru-baru ni anak saudara saya ada kenduri kahwin. So I take this opportunity untuk berkenalan dengan ahli keluarga lagi, ambil nombor telefon. So untuk kita sebarkan lagi tentang Forever Living. And then I pun dah ada appointment dengan anak saudara untuk buat GP dan juga demo, okay. And baru semalam teman anak I pergi pesta buku. So ini kesempatan I juga Sifu sebab JRT Sida Sifu sendiri pun cakap kita kena latih diri kita membaca untuk kita jadi seorang yang lagi hebat, untuk kita jadi seorang yang leadership yang lagi bagus. So kena latih minda membaca. Walaupun I ni tak minat membaca, tapi thank you hari tu Sifu dah bagi macam mana kita nak membaca. Tak payah pun baca satu buku ni, tapi kita tengok topik-topik mana yang kita nak dan kita ambil. Itu yang paling penting. Sebab Sifu kata dalam buku ni banyak bunga-bunga je. Okay. So dan untuk CBM Road tu Sifu, besok lusa saya akan balik dah ke Kedah sebab I nak pergi promosi lagi, jumpa kawan-kawan untuk ajak pergi Alostar dan juga BM insyaAllah. Dan dekat Ipoh pun I dah ada downline untuk tunggu pergi ke Ipoh punya road tour. So itu saja Sifu, dan Kak Zul doakan semoga semua berjaya untuk 2022 untuk kita punya pre-reborn era ni. Dan doakan Kak Zul untuk CPM tahun ni. Thank you so much Sifu. Thank you semua. Okay, thank you. Wow. So, betul. So, sangat penting. Dia I nampak dia paling awal dia sudah tempah semua tiket lah. Jangan lupa nanti kita akan jemput lah speaker kita buat iklan lagi untuk road tour. So pastikan kita hanya 100 seat saja. You kalau tak dapat beli tiket memang tak dapat masuk. Sifu pun akan bertolak besok nak jumpa leader-leader dekat utara. Okay, sangat penting. So thank you for your sharing. So next kita move on to Sarina, yeah. Hello, Assalamualaikum Sifu. Yes, morning. Morning Sifu. Sifu, kenapa Sifu tanya, hai kenapa saya awak ada di sini baru ni dekat CBN Road Tour? Sifu tak tahu kan saya orang Kelantan. Okey, terima kasih Sifu kerana bagi saya sharing. Terima kasih sangat. Terima kasih, alhamdulillah. Dan saya ucap syukur alhamdulillah. Saya daripada Kelantan, Umi Sarina, 52 tahun. Saya ni bersyukur nikmat kerana alhamdulillah syukur Allah bagi rezeki pada Umina ni kerana masih bernafas dan masih sihat. Alhamdulillah. Ni pun dengan izin Allah kerana selalu konsisten makan, minum produk Forever Living. Antaranya yang saya ambil Bipolen, AWG konsisten. Lepas tu Propolis and apa lagi? Absorbency. Semua tu Umi konsisten. Pagi-pagi semua minum semua sekali. Dan alhamdulillah lah daripada saya sakit-sakit semua sekali tu dah tak ada. Dan alhamdulillah Allah bagi rezeki yang tak terhitung pada Umi. Umi rasa syukur sangat-sangat, tak dapat dihitung banyak sangat. Alhamdulillah.
nikmat Allah bagi nikmat kesihatan. Ni pun kerana kena bisnes forever living dan alhamdulillah Sifu kerana share sejarah rebound yang Sifu hadapi di zaman dua tiga kali rebound di zaman Sifu start sampai ke sekarang. Saya rasa teruja dan saya ada baca juga dalam 1 juta bukan wan sejarah Sifu. Memang saya tak puas baca buku tu hingga nak bagi pinjam dekat Fuaiza pun rasa sayang, tapi Fuaiza Aina pun rasa sayang sebab saya rasa teruja sangat dengan sejarah Sifu dan saya akan ikut tunjuk ajar Sifu dan mentor-mentor ni dengan baiklah sebab semua dalam bisnes forever living ni kalau kita ikut aja, kalau kita ikut betul-betul InsyaAllah berjaya. Jangan kita stop aja gitu. Dan Sifu terima kasih kerana adanya Sifu dengan izin Allah orang-orang Muslim di sini berjaya menjadi usaha Muslim-Muslimat yang berjaya dan rasa syukur sangat-sangat. Dan hari ni saya ingin share, saya ni Umi ni kejar belakang daripada offline dengan online. Kalau misalnya Umi tak keluar rumah, Umi akan buat offline demo video call. Tak kira lah demo tak nak ke, Umi call aja buat bodoh aja. Tapi janganlah terus buat demo, kenalah repo-repo dulu. Dan hari ni Umi duduk pasar tani ni, Umi baru nak sebab nak buat nak share ni terpaksa tak tubik lagi duduk pasar tani ni, ingat nak pergi pasar tani untuk buat offline juga ni untuk share flyers dan juga tunjuk barang. Dan bagi saya lah bisnes forever living ni bagi Umi, kalau kita ni rajin aja sharing, rajin aja bergerak, buat gerak kerja yang macam mentor Umi iaitu CBN Izzati aja, insya-Allah berjaya. Cuma masa adalah kadang orang tu cepat berjaya. Macam Umi ni rasa Umi lambat sikit, tapi kalau kita stop macam mana dengan rebound, macam mana bila dah kita stop kita nak berjaya. So kita kena teruskan walaupun kita sentiasa ada cabaran dan dugaan. Tengok Sifu, Umi tengok cabaran dia 4 kali lipat daripada Umi, daripada kita semua. Kita kena ikut semangat Sifu, semangat mentor-mentor dalam forever living. Okey, saya doakan semua berjaya dalam bisnes forever living dan Umi takat ini saja. Tip Umi kalau nak cepat berjaya dalam bisnes ni, Umi konsisten lah selawat 1K yang pagi-pagi dan bayar hutang kalau kita ada hutang, solat duha dan tahajud. Lepas tu lagi kalau kita rajin baca Yasin, bacalah. Kena baca pagi-pagi tu. Okey, setakat ini saja. Umi akan doakan anda semua berjaya dan Umi doakan Umi juga berjaya dalam bisnes ini. Okey, bye. Assalamualaikum. Morning. I am Sarina Nawi. I am forever living business owner. Thank you EJLT Datuk Desmond kerana bagi saya sharing. Bye. Yes, okay. So, yang penting pastikan itu Kelantan cepat bagi letupkan itu area you. Sifu sudah ingat. Okay? So, thank you for your sharing. So, seterusnya, yes, kita teruskan dengan Yusof. Yusof ada? Ada tak Yusof? Ada. Okay. Yes, teruskan. Assalamualaikum. Pagi Bapak Muslim. Yes, morning. Pagi. Saya ni try mula-mula nak belajar buka angkat tangan. Lama dah buat tak boleh. Lepas tu mintalah semua yang ada dalam ni doakan saya untuk dalam meneruskan perjuangan dalam apa riba ni. Lepas tu sekarang ni saya tidak ada dalam perjalanan duduk dalam kawasan Alustar. Wah. Lepas tu bersyukurlah saya dalam keadaan belakang ni Allah Ta'ala bagi sihat dan daripada mula makan aloe vera. Syukur saya yang pertama. Lepas tu sama-sama dapat sharing untuk kawan-kawan yang sakit supaya boleh ubahkan kesihatannya. Itulah sekarang ni, itu harapan saya dapat jalan dengan baik.
minta semua-semua yang ada sama dalam serta pada hari ini akan untuk saya dalam meneruskan dalam perniagaan ni. Itulah saya dalam baru cuba try, mana boleh angkat tangan. Ini kali kedua. Tak pandai lagi nak cakap macam mana. Itulah dekat ni lah saya ucapkan. Okay, thank you. Yes, bagus. Ini satu teladan yang baik ya. Orang baru angkat tangan buat sharing itu sangat best. Okay, sebelum Sifu lupa sebelum Sifu terlupa. So tadi Sifu cakap pasal reborn. Sebenarnya ini adalah kali yang ketiga. Sifu reborn. So siapa di sini you nak tahu yang kali pertama dan kali kedua bagaimana Sifu mengatasi reborn time? Siapa nak tahu tulis 2 dalam chat room. Siapa nak tahu bagaimana Sifu mengatasi 2 kali reborn sebelum ini? Siapa nak tahu tulis 2. Okay? Jawapan dia sangat senang saja. You kalau tahu ini you pasti boleh mengatasi reborn time ini. Okay? Tulis 2. Okay. So Sifu nak bagi tahu jawapan hari ini. 2 kali reborn time, cara dia sama. You kalau nak melepasi ini, ingat, dia punya jawapan mesti 3 konsep 5 langkah. Tak ada jawapan lain. You check balik sama ada you ada berhenti ke cakap GP lagi. Kalau you tak sebut 3 konsep, satu hari tak sebut pun tak boleh. You rasa tak selesa. Satu hari kalau you tak cakap pun you sudah tak selesa. Faham tak? So you kena cakap. Bila you cakap 3 konsep, maksudnya you sudah You sudah start tekan itu pedal. Sudah tekan itu pedal, you akan menang ini reborn era. You akan mengatasi era reborn. Lepas tu 5 langkah yang ada buat tak? Ada buat senarai prospek tak? Ada jemput prospek you tak? Dalam 2 bulan jemput 50 prospek. Adakah you ikut? Adakah you hafalkan GP dan produk talk 7 sampai 14 hari? Adakah you guna produk yang you share produk jadi testimoni? Adakah you guna GP book? Gunakan alat-alat demo. Siapa di sini you nak GP book? Siapa mau GP book? Tulis me dalam chat room. Siapa nak GP book? Okay? Nak? Betul ke? You nak GP book, tulis me dalam chat room. Because Sifu harap dalam 1 bulan ini, so kita akan dapat GP book kita yang baru. Okay? Because kita kena tunggu. Bukan Sifu tak nak buat. Because bila reborn time, kita tak boleh suka-suka buat. Because kita nak tengok dulu. Siapa yang tak setia, siapa yang tinggalkan bisnes, kita mau tengok. So kita tak boleh cetak bila buat ini buku, lepas tu besok Sifu mau padam ini padam itu, tak boleh. So bila buat kita tak boleh padam. That's why kita nak buat, pastikan reborn time kita cukup masa, kita tengok siapa yang setia, siapa yang bertahan. So kita akan masuk dalam buku ini. Faham tak? That's why siapa nak GP book, alat pemasaran sangat penting. Lepas tu last adalah goal setting. So goal setting kita mesti nak kejar. Ikut apa? Ikut gear 1 to 10. Ikut apa? Ikut insentif. Bukan ikut pin saja, tapi ikut insentif. You pastikan Sifu 2 kali reborn time, Sifu guna cara yang sama. Cakap GP. Orang cakap 1 kali, Sifu cakap 2 kali. Orang cakap 2 kali, Sifu cakap 5 kali. Orang cakap 5 kali, Sifu cakap 10 kali. You mesti kena buat lebih daripada orang lain buat. Itulah cara dia. Tak berhenti cakap-cakap sampai you tidur. Siapa di sini tidur pun boleh GP ni, ada tak sini? Sifu nak tahu. Siapa di sini you tidur, malam tidur pun you boleh GP ni, ada? Ada tak? Wah. So kalau ada you sudah sangat sudah dekat dengan Sifu lah. Sifu tidur pun boleh GP. GP siapa? GP Simu. Okay? NDO bukan GP. Sampai NDO pun Sifu. NDO Simu. Sifu bangun tanya, apa you cakap? Tapi Sifu tak sedar, Sifu tidur balik. Okay? So besok I pun lupa lah. I cakap apa semalam. Nampak? Sampai tidur itu subconscious mind
Lagi kuat daripada you punya conscious mind. Boleh sampai tidur pun boleh GP. Itu adalah apa? Itu adalah because you tak berhenti buat benda ini. 3 konsep 5 langkah, 3 konsep 5 langkah. Itulah jawapan dia. Okay? Please ikut. Kalau downline you yang tinggal ada leader yang hilang dari radar, you percaya kepada Sifu. Mereka mesti tidak lagi buat GP. Tidak lagi ikut 5 langkah. Kalau tidak, mereka tak akan hilang dalam bisnes ini. Okay? Percaya ini. So, okay, next. Kita nak jemput, yes, Kamaria. Kamaria ada? Hello, Assalamualaikum Sifu. Okay, morning. Pagi. Dengar Sifu? Dengar. Ada. Ada Sifu. Lain saya kali tahu. Okey. Dengar Sifu, dengar? Dengar. Teruskan. Pakai hand. Okey. Boleh. Okey. Mungkin lain saya tak okey. Sifu, saya nak bagi tahu. Ada 2 device you kena tutup satu. Okeylah. Ada Okey, Sifu. echo. Okey. Dengar Saya dengan Coach Linda. Okey, Sifu dengar kan? Okey. Okey, saya percepatkan. Okey, alhamdulillah Sifu, sebenarnya kami ni di Padang Bandaran, Perbandaran Tawau. Kami ada MPT, Majlis Perbandaran Tawau ada mengadakan Jom Karnival Sehat dan kami buka booth di Padang Bandaran. Di Padang Bandaran bermula daripada 3 hari bulan. 3 hari bulan sehingga 6 hari bulan sepatutnya hari ini. Last day hari ini. Tapi kami pergi tadi, ramai yang tidak datang. Jadi tidak apa, kami akan buat plan B lagi Sifu. Tidak akan putuskan kami akan buat plan B apabila sudah yang hari keempat ini diorang tidak adakan. Tapi untuk maklumat Sifu, sepanjang daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, alhamdulillah ramai yang berkunjung datang ke booth kami, yang kami bertua sebab booth kami berdekatan dengan pentas utama dan memudahkan host iaitu penganjur datang ke tempat kami untuk sentiasa bagi kami peluang untuk bagi saya sentiasa sharing tentang produk. Apabila kita bercakap di mikrofon, semua padang mendengar, pengunjung secara automatiknya akan datang ke booth kami dan mereka pun baru mengetahui apa itu produk Forever Living berasaskan aloe vera dan sebagainya. Dan di situ saya ambil peluang Sifu. Saya buat promosi kau dan alhamdulillah ramai yang datang bersama dengan CBM Herlina dan Coach Linda. Itu adalah orang kuat yang mengadakan event ini dan alhamdulillah sales kami walaupun ramai yang join member nanti kami akan follow up untuk GEP kan pula. Alhamdulillah dan alhamdulillah pada hari kemarin Sifu saya pergi menyelit sekejap balik ke kampung kerana kakak saya mendapat panggilan haji dan untuk menunaikan haji. Jadi saya pergi ke kampung untuk kami mengadakan kenduri doa selamat lah sebelum pergi ke naik haji. Dan saya ambil peluang Sifu juga masa itu ramai orang datang di rumah kami. Saya buat demo. Alhamdulillah saya buat demo juga dan ramai juga membeli walaupun tidak close VIP tapi adalah keadaan yang sangat jadi saya buat demo dan ramai yang membeli dan yang pembeli itu saya sudah untuk mereka join member dan akan pergi GEP kan nanti. Jadi doakan ya Sifu, semoga apabila saya GEP kan saya buat demo sekali lagi kepada one by one, semoga mereka close, okay? Dan seterusnya saya bersyukur Sifu juga sebab saya punya cucu lah, kira cucu saya manager Kani, wow, amazing. Saya rasa saya tercabar sebagai kira nenek, dia manager saya, yang mana dia sudah settle 5 sisi. Wow, F++, dia settle 5 sisi sebelum 5 Jun. Wow, saya tercabar. Ini tidak boleh jadi. Cucu pula lagi hebat daripada saya. So dia dalam genggaman untuk level 4 Malaysia Rally. Doakan dia semoga capai untuk bulan ini dan tahniah juga kepada CBM Herlina, dia pun capai 5 sisi dan saya pun mesti fight juga 5 sisi. Saya mesti fight 5 sisi sebelum 10 hari bulan. Okey. So saya dukung si Coach Linda, boleh Sifu? Boleh? Boleh. Okey. Bertukar handphone. Okey, morning Sifu, morning. Morning. Okey, untuk makluman Sifu kami macam IM Kamaria cerita tadi, kami buka booth selama 3 hari di Padang Bandaran Tawau, okey. Dan di situ terlalu ramai lagi masih yang tidak tahu mengenai Forever Living dan
kami ambil kesempatan di situ untuk sebarkan kebaikan tentang produk kita dan juga GEP. Kami dan juga ambil peluang untuk buktikan yang betul-betul aloe vera gel ni memberi tenaga luar biasa kepada kita, yang mana saya join aerodance selama 2 jam non-stop. Dan juga kita join tarik tali. Dan di situ kita juga ambil peluang promote produk Forever yang terutamanya aloe vera gel yang mana sememangnya terbukti memberi tenaga luar biasa kepada kita. Okey, itu je sharing daripada saya. Sifu, thank you Sifu. Okay, thank you. So, thank you. Wah, banyak event banyak program dekat Tawau. Nanti kita pun tengok bila boleh pergi Tawau Wah, cantik. So, tim Tawau ada datang nanti dekat KK mesti nak bawa ramai orang datang KK untuk train the trainers dan road tour. Okay, Sifu nampak kita punya speaker sudah tak sabar lagi. Sudah buka dia punya video nak iklan okay. Yes, Izalin. Hai Sifu, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, nak promote kita punya road tour, tapi sebelum tu saya suka nak dengar yang Sifu cakap pasal fasa reborn. Memang betul ramai yang mengadu dan ramai juga yang terjejas sebenarnya Sifu. Kata kita punya sales jatuh kan, kita punya team tak okey. So sebenarnya kita kena faham yang apa yang Sifu cakap tadi, fasa reborn sebenarnya memang market growth cycle macam tu. Kita akan hadapi market recession, kita akan sekarang kita tengah buat expanding, dan sebelum market boom tu kita akan expand dulu. So bila fasa-fasa expanding ni, apa yang kita kena buat? Kita kena kreatif. Kita jangan macam duduk stagnan kat tempat kita. Macam Sifu cakap tadi, kita kena check balik kita punya 5 langkah tadi tu. Adakah kita dah buat semua? Adakah GEP kita dah sepowerful orang lain? So kita kena fahamkan betul-betul untuk kita pergi ke expanding market ni, kita kena expand. So macam ni kita nak buat, janganlah buat macam kalau buat YouTube tu buat yang tu je kan. So kena kreatif. Macam saya sekarang pun kena fitkan stamina saya sebab kita nak berada di semua road tour. Kita nak bagi energi yang lagi luar biasa kepada semua orang. So kena turun road tour. Sebab apa? Sebab semua speaker bagi GEP dalam bentuk yang berbeza. Ilmu yang sama tapi diorang punya pengalaman tu berbeza-beza. Okey, jadi you all kena turun juga, kena turun road tour. Macam minggu ni kita akan buat road tour di utara. So di Bukit Mertajak, di Kedah, CBM Siti Rafida. Lepas tu kita ada Yuslida, hebat-hebat ni. Lepas tu dan di Ipoh akan jumpa saya sebagai speaker di Ipoh. So korang kena turun, kena tengok macam mana kami buat GEP dan macam mana kami closing orang. Sebab setiap speaker dia punya aura berbeza. Jadi korang kena turun, kena tengok result tu. Dan jumpa. Jangan buat online je. Kena keluar daripada comfort zone. Kena buat sesuatu yang luar biasa kalau nak dapat impact yang luar biasa. Kena turun, dapatkan aura yang sangat-sangat best. Seriously, korang kena turun sebab saya akan berada di semua road tour. Saya tak akan culas pun sebab bila kita rasa kita down, kita kena duduk dalam circle balik. So jangan lari. Tak kisah, utara kita turun, Pantai Timur kita dah. Lepas tu nanti kita akan turun ke Johor, Melaka, Selangor, KL. Kita akan turun di Sabah juga. So kena turun. Cari masa untuk korang turun. Okay. So jumpa saya di next road tour hari Sabtu ni. Jumaat, Sabtu dan Ahad di utara. Okay Sifu, thank you. Okay, thank you. Okay, so kita nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada speaker kita Izalin. So dia akan share banyak ilmu. Bagaimana dia dalam masa singkat boleh dapat cek kedua sudah level 2 tau. Ini memang satu rekod juga dalam BOI. CBM check nombor 2 sudah level 2. Ini rekod Ini belum ada orang pegang rekod ini Ini memang dahsyat rekod ini. So you boleh bagi share. Saya pemegang rekod. Check nombor 2 level 2. Nanti share dekat GP. So kita thank you. Kita nanti cepat kena datang dengar lebih banyak lagi sharing daripada Izalin. So itu sangat penting. Dan last hari ini kita tambah masa sikit because Sifu nampak ada old-timer yang ikut Sifu melalui reborn time. I tak tahu dia mungkin ada something dia nak share juga. Yes, Sean. Okay, thank you Stephen. Yalah, saya old-timer tu.
Sebab tengah yang Sifu cakap tentang semua response time kan. Memang secara dalam otak lah. Saya masih ingat masa kami mula kan di Kuantan, masa tu dulu Sifu balik Kuantan kan. Masa tu memang supervisor, tapi supervisor nak lawan dengan senior manager. Okay, banyak orang cakap bodoh lah tak akan jadi, tapi kami menang juga. Okay, sebab kami buat apa? Sebab Sifu cakap, you jangan fikir orang buat apa, you hanya fikir apa you nak buat saja. Apa you nak dapat. Apa tempat ataupun apa you punya goal you nak pergi. Masa cakap dengan Sifu saya nak jadi manager lah, I nak dapat F2D lah. Okay, akhirnya jadi tak? Jadi, okay. Lepas tu sampailah kami pergi ke Port Malay Market kan. Masa tu banyak orang pun cakap juga, Sean, you punya bahasa, okay, ini bahasa sangat pasar malam tau. Kalau you cakap orang tak faham. Okay, I cakap tak apalah. Orang ketawa-ketawa lah. I nak belajar mah. Okay, tak kisah orang cakap apa. Jadi I pun buat lah. Mana tahu kan. Buat sampai jadi CBM. Sampai jadi CBM. Masa tu pun sama juga. Okay. I masih ingat dua airline ni kan. Okay, masa tu I pada airline pertama kan. I ada banyak tahun lain baru. Sebab masa tu baru supervisor. Banyak orang baru juga. Mereka VIP, mereka supervisor. Okay. Masa tu cakap dengan mereka, forward akan untung juta punya, tapi kebanyakan orang left. Tapi saya tak kisah, okay, saya masih buat lagi sampai ke market Malay kan, buat lagi. Masa tu pun banyak orang cakap, you tak fokus dengan market Chinese ke? Tak boleh. Masa tu pun banyak orang left juga, tapi mereka nampak saya jadi CBM. Mereka pun cakap, you hebat lah. Bukan saya hebat, saya hanya percaya apa yang Sifu nampak. Okay, sebab Sifu cakap kan, kami akan cuta-cuta dalam bank. Percaya ke tidak? I tak kisahlah. I percaya sudah. Sampai sekarang kan, sekarang pun sama juga. Okay, nampak banyak orang ada komplain, banyak orang ada banyak benda lah. Okay, nak komplain apply ke, komplain company ke. Bagi saya mengapa diam? Sebab I faham kan, apa yang saya perlu buat, hanya kena bina saya punya satu foundation lagi. Kalau saya bina satu foundation, okay, akan jadi software manager. I bina foundation lagi, akan jadi time software manager. I bina foundation lagi kan, akan jadi CBM level 2. I bina akan jadi CBM level 3. Jadi itu lagi penting kan daripada orang cakap apa. Seperti sebab mengapa I fikir macam ni, mengapa saya tak komplain kan. Sebab keadaan tu macam kami beli saham lah. Kalau masa kami beli saham kan, masa bila yang paling baik beli saham, harga lontor ke ataupun harga naik. Bagi saya, I beli saham pada masa harga lontor. Itu masanya. Okay. Buat bisnes pun sama juga. Kalau kami nak menang kan, nak jadi juara, okay, bila masanya. Okay. Itu masa adalah, okay, banyak orang left. Itulah kami pergi serang. People go, okay, we attack. People go, we attack. Itu masa kan yang paling best sekali. Jadi bagi saya, okay, Sean rasa lah, okay, masa yang paling baik kan, semua untung juta-juta pun ada orang left juga. Masa yang banyak orang left kan, pun ada orang jadi jutawan juga. Jadi apa masa yang paling baik? Okay, dalam hati saya kan, bila masa yang paling penting, I sudah ready. Jadi sekarang kan, I sudah ready untuk CBM level 2, I sudah ready untuk nak jadi GLT, I sudah ready untuk nak jadi CBM level 3. Okay, thank you Sifu. Okay, thank you. So you tak perlu pergi cari-cari lagi. Cahaya yang terang di mana? Di Forever. Okay? Nampak? Ini orang yang lama, bukan saja orang baru saja sharing. Orang lama yang ikut Sifu pun hampir 20 tahun. Okay? Nampak tak? So, mereka pun melalui ribbon time yang sama dan mereka witness mereka yang boleh jadi saksi tau. Saksi yang apa yang Sifu cakap itu adalah betul. Bukan Sifu main suka-suka cakap. Ini semua adalah sejarah dan sejarah tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Okay, itu adalah benda yang berlaku dan itu pun adalah satu kepercayaan. Kalau Forever adalah company baru, mungkin you kata benda ini tak boleh lah, pasti tak boleh selesai. Okay, so tak ada orang salahkan kamu. Tapi kalau you tengok Forever Living sudah berapa kali, tak kira you ribbon time macam mana pun you nampak tak, okay, dia pun akan mengatasi semua cabaran ini. So you mesti kena yakin dan you mesti kena setia kepada pilihan muktamad anda.
Jangan cakap pilihan muktamad, lepas tu you pergi buat lain. You left. Itu bukan pilihan muktamad. Okay? So kena setia, kena percaya atas apa yang you pilih, dan Sifu doa semua yang ada pada pagi ini dalam Teppanyaki semua akan mencapai berjuta-juta pada era ini 10 tahun yang akan datang ini. Okay? So bagi yang tak sempat sharing, jangan kecewa, jangan putus asa. I tahu you orang boleh pandai, boleh masuk Teppanyaki lagi. Untuk Teppanyaki akan datang. So Sifu harap semua yang masuk Teppanyaki hari ini memang special, dapat dengar sedikit tentang kisah, tentang pengalaman, tentang pengajaran yang ada dalam sejarah di Forever. Okay, so last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita. So are you ready? Yes. Let's Millionaire. Oh, kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita juara. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Okay, thank you. Bye-bye semua.